أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita masuk kepada huraian ayat surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Dalam tafsirnya kata demi masa. Al-qasam. Qasam makna sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan satu-satu perkara, dalil yang menunjukkan kepada betapa besar dan pentingnya perkara yang disumpahkan, yang dilakukan sumpah, dijadikan bahan sumpah itu. Wal asri, demi masa. Mana Allah Ta'ala bersumpah dengan satu makhluk dia, nama dia masa. Masa ni kita bagi berlalu gitu, kita tak nampak. Kita tahu tapi tak nampak mana. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wal asri, demi masa, kemudian dikuatkan lagi akadal muqsam alai bil qasam dengan innal insana lafi khusr. Itu dia panggil nak taukid. Innal insan wa bil lam huruf taukid la fi, itu dia panggil inna campur dengan lam, semua itu menunjukkan kepada taukid. Dalam bahasa Arab kata taukid, huruf yang menunjukkan satu, menguatkan. Macam kita bahasa Melayu juga, ada ayat penguat. Contohnya kita kata, demi sesungguhnya. Kalau tak kata sesungguhnya, bahasa Malaysia kata boleh dipahami juga, tapi sesungguhnya, barang siapa, kan? Jadi ayat nak menunjukkan benda tu taukid, menguatkan ucapan itu. Itu bahasa. Maka timbul lagi perbahasan ulama, fama huwal asr, apa dia ke masa al-asr yang disebut oleh Allah Taala di sini. Fi ta'wil zalika aqwal, dalam tafsirnya ada beberapa pandangan ulama. Tanda tuan-tuan, kalau kita duk belajar selama ini, wal asri ini satu ya, masa. Nah, maka yang pertama sekali, al-asri dengan mana ad-dahru awiz zaman. Majoriti ulama tafsir kata demi masa di sini makna masa lah. Masa, waktu, zaman, itu dia panggil masa. Tanda. Pendapat yang kedua mengatakan wal asri waktu asar. Wa huwa akhirun nahar, akhir siang. Itu dipanggil waktu asar. Kenapa? Tunggu. Sekejap lagi kita bincang. Yang ketiga, fatratun minaz zaman, satu tempoh masa. Wal asri, kita kata suatu tempoh masa. Masa mana? Coba kita tengok. Yang keempat, wal asri dengan makna salatul asri, demi solat asar. Demi masa. Kan? Itu dia panggil demi waktu asar. Waktu solat asar, waktu asar, satu tempoh masa yang tertentu, ataupun secara majoriti ulama kata wal asri, masa, zaman, itu yang dikehendaki. Baik. Maka kata di para ulama, boleh jadi empat makna ni dakhilatun fil makna, duduk dalam satu benda ya. Ada lafaz am, ada lafaz yang takhsis, yang khusus. Sebab kalau kata wal asri, al asri duduk dalam masa juga kan, demi waktu asar, demi solat asar. Maka manusia ni, yang pertama kita kata, isu yang pertama, wal asri, masa. Sebab ada di kalangan manusia ni, dia nisbahkan satu benda tu kepada masa.
Bila kita buat tak jadi, contoh kita buat benda air, tak kena masa ni. Kalau dia buat jadi betul-betul, pandai pilih masa. Kita kata masa yang salah bukan dia salah. Dia buat tak betul. Kan? Macam orang ni lah, puak juru dapur kita ni musim PKP ni, dia ada satu grup pula, grup perkara yang tak jadi. Masakan yang tidak menjadi ni, pakat duk tayang gambar. Buat apa malu korang? Jangan duk tunjuk. Tak jadi, buat pula esok. Menonyek orang rumah nak pergi tu kan. Maka Allah SWT larang kita marah kepada masa. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam, anak Adam ni telah menyakiti aku. Yasubbud dahra, mereka sumpah kepada masa. Hei, masa tak molek ni. Celaka sungguhlah. Silap kita dah. Pergi pilih hari ni. Hujan pula kita buat kenduri contohnya. Baru ni kita sewa kemah siap-siap. Mari PKP COVID, masa tak betul. Allah kata apa? Wa anad dahru. Aku yang menetapkan masa itu. Mu jangan sumpah. Biyadi al-amru. Di tangan akulah segala urusan. Uqallibul layla wan nahar. Aku tukar ganti malam dengan siang. Wa fi lafzin la tasubbud dahra. Dalam riwayat lain, Nabi kata, kamu jangan sumpah masa. Jadi kita kadang-kadang bila benda tak jadi, kita sumpah ke masa. Kita marah ke masa. Dalam satu syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Syair ini saya suka baca. Sebab kita suka menyalahkan masa. Bila kita kata, kenapa biarkan anak-anak tak solat tu? Budak-budak zaman sekarang. Budak-budak zaman lo ni. Kenapa anak-anak perempuan tak tutup aurat tu? Model zaman lo ni. Kenapa isteri tak tutup aurat tu? Wanita hari ini. WHI. Wanita hari ini. Duk nyabit marah hari ini. Bukan kita yang bersalah, kita marah ke masa. Kata Syafi'i, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa qad nahju zamana bighairi jurmin walau nataqa zamanu bina hajana. Dia kata na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita duk aibkan. Kita duk cela masa. Kenapa? Nasib kita lah hidup di akhir zaman. Kalau awak hidup di zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, belum tentu awak ikut Musa. Na'udzubillah kan. Kalau kita ikut zaman Nabi, duduk di zaman Nabi sallallahu alaihi, belum tentu kita ikut Nabi, boleh jadi pergi ikut Abu Jahal. Na'udzubillah. Jadi kenapa kita duduk? Kata Syafi'i, wal aibu bi. Yang sebenarnya aib cacat celah tu duduk pada kita, bukan duduk di masa. Dan tidak adalah bagi masa kita tu aibun siwana, kecuali perbuatan kita yang bersalah. Ada kalanya mereka nahjuz zaman, kita duduk marah, kita duduk duduk kata ke masa tanpa kesalahan bagi akan kutuk kita. Itu kata di Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita kata janganlah kita duduk menyalahkan masa. Hari ini boleh katakan ada orang menggunakan kesilapan itu, guna salah masa. Dia kata apa? Dia kata tadilah hujah. Bila kita kata kenapa tak utak aurat? Model orang selon ni, orang zaman sekarang. Termasuklah tak kira lah bini ustaz ke, bini pak imam ke, bini pak haji ke, ustazah sendiri. Kenilutun juga ustazah pun. Tahu mana kenilutun? Dia cukur bulu keni, lepas tu dia tak putih. Tu mana kenilutun? Pergi tengok dalam zoo negara tu. Kan? Itu dia panggil lutun. Kenilutun juga ustazah. Merah juga bibir. Macam mana? Ustazah bau ceramah depan orang, depan laki-laki. Sekali dia angkat tangan, tuan-tuan, perut nampak sampai ke lengan turun dia punya baju. Na'udzubillah. Kenapa ustazah? Model zaman sekarang. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Yang aibnya kita bukan zaman. Jadi jangan ada menyalahkan masa. Kalau kita nak kata masa ni orang tak jadi, tuan-tuan, saya dah sebut dalam satu siri cerita seorang budak buta, remaja buta, nama dia Jihad Al-Maliki, kan. Ni duduk di Arab Saudi. Buta. Riwayat daripada Syekh Ibrahim, Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullah, dia kata, aku dapat maklumat budak ni baca Quran bulan Ramadan yang lepas 2 kali khatam. 60 kali khatam. 2 kali sehari. Sekali siang, sekali malam. 60 kali khatam, tuan-tuan. 60 kali khatam. Jihad Al-Maliki. Kita
berapa muka surat baca? Subhanallah. Cerita ni betul-betul kita ambil daripada riwayat cerita Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh murid dia, mengatakan Syafi'i khatam 60 kali di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan duduk menyalahkan masa kalau kita kata zaman sekarang. La. Jihad ni katanya, dia telah hafal kitab-kitab hadis. Bagaimana ulama-ulama hafal dulu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Maka kita mengatakan kesalahan tu duduk di mana? Duduk di kita, bukan duduk di masa. Kitanya marah masa, tak kena masa. Supaya juga kadang-kadang anak gurau. Kita kata angin, masalah angin. Kenapa awak nampak bersungguh ni hari ni? Pakai baju comel-comel pagi lagi ni. Oi, belagu angin molek saya ni dengan program ni. Oh, penceramah hok mari hari ni. Oh, naik angin saya. Semangat. Tapi kalau duduk di lepas tikar penuh dengan minyak angin, kenapa pula tu? Naik angin pula dah. Tadi hok ni belagu angin, hok ni naik angin, rebah pula. Jadi akhir sekali kitanya duduk dengan anginnya. Gua tak gitu majlis tu. Tak ada angin. Tak ada angin, tak sedap ni. Naik belagu angin, naik angin, tak ada angin. Itulah kata orang, waktu muda duk pakai minyak wangi, bila sudah tua minyak angin. Nak kata apa?